kita ayat 4 ya tu. Lambat dulu ya. Ayat kelima nak sudah baru masa ayat kelima. Kelima. Pak tanda ayat itu berhenti ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Kita telah baca ayat awal surah Baqarah ni yang menyebut tentang sifat orang yang beriman. Ayat 3 dan ayat 4 Allah Ta'ala menyebut tentang sifat orang beriman ataupun sifat orang yang bertakwa atau sifat orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat ketiga itu Allah Ta'ala menyebut orang yang bertakwa ini adalah orang yang beriman dengan perkara ghaib, perkara yang kita tak nampak, tetapi kita beriman sebab yang bawa kepada kita tentang cerita itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam ilmu tafsir dalam tafsir bil ma'thur, ulama menyebut bagaimana status riwayat tafsir yang diambil daripada para sahabat. Di riwayat tafsir daripada sahabat diterima kalau tafsir itu berkaitan dengan perkara-perkara ghaib, kerana sahabat Nabi tak tahu perkara ghaib melainkan dengan perantaraan Nabi ataupun melainkan dengan apa yang dipelajari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mustahil berlaku pembohongan ataupun penipuan di kalangan para sahabat, kerana sahabat ini martabat dari segi thiqah ataupun kepercayaan dipanggil, Allah Ta'ala telah mengisytiharkan sahabat Nabi ini dengan gelaran ridwanullahi alaihim ajma'in. Allah redha, jadi dia lebih tinggi daripada martabat para perawi lain. Para sahabat ni adil. Adil maksud dia adalah tidak melakukan dosa besar dan tidak mengekalkan dosa kecil. Bukan ahli maksiat. Ni para sahabat radhiyallahu anhum alaihim ajma'in. Jadi orang yang bertakwa tu pertama mesti beriman, percaya dengan perkara ghaib. Kemudian mesti mendirikan solat dan juga mengeluarkan zakat.
Kemudian juga orang yang bertakwa ni adalah orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni Quran, dan beriman juga dengan kitab-kitab yang diturunkan, kitab-kitab yang diturunkan sebelum daripada Nabi Muhammad, kitab Taurah, kitab Injil, kitab Zabur, dan juga beriman percaya dengan hari akhirat. Jadi kalau ada berapa sifat tadi, beberapa sifat yang disebut dalam dua ayat ini, Allah Ta'ala kata apa? Ulaika ala hudam min rabbihim. Ayat kita nak baca malam ni. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Orang yang beriman dengan perkara ghaib, orang yang mendirikan solat, orang yang mengeluarkan zakat dan juga sedekah, orang yang beriman dengan kitab Quran, orang yang beriman dengan kitab-kitab terdahulu dan beriman dengan hari akhirat, orang inilah orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar dapat petunjuk, wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang berjaya. Berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat. Dunia Allah Ta'ala jadikan sebagai tempat untuk kita mencari bekal untuk sampai ke akhirat. Akhirat satu negeri yang pasti, tempat yang pasti, yang kita semua akan sampai. Kita nak ke, kita tak nak ke, kita akan sampai. Kita ni baik ke, kita jahat ke, kita akan sampai. Sama ada manusia itu Islam ataupun kafir, manusia akan sampai. Di sana manusia akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Taala telah mengisyaratkan atau menjelaskan kepada kita melalui ayat yang kita baca dulu daripada awal surah Baqarah ni, orang yang disebutkan tadi, orang inilah yang akan berjaya di hari akhirat. Tak ada pembantu dah di hari akhirat ni. Kitalah yang akan menentukan apa yang berhak untuk kita. Kita berhak untuk apa? Kita berhak menjadi ahli syurga, kita berhak untuk menjadi ahli neraka. Yang menentukan kita, yang menentukan kita, kalau kita memilih untuk menjadi ahli syurga, kita kena buat sifat-sifat ataupun kelaku ahli syurga ni, amalan ahli syurga ni. Kalau kita pilih untuk pergi ke neraka, kita buatlah amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang boleh mengakibatkan kita masuk neraka, wa'iyadzubillah. Ini ayat yang kita biasa baca lah, awal 5 ayat daripada suratul Baqarah. Kemudian ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sawa' tu mad wajib muttasil. Baca dia 5 di tengah ayat, 6 ketika berhenti. Atau boleh dibaca dengan 4, 5, 6. Ni boleh tengok dalam kitab tajwid lah, tengok ngaji dengan Ustaz Mat tu. Jadi innal ladzina kafaru sawa'un alaihim, sesungguhnya Sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang kafir ni? Yang tidak beriman. Kafir lawannya iman. Ingkar, tak mau patuh, tak mau terima, tak mau iktiraf Allah sebagai Tuhan, mengambil Tuhan yang lain daripada Allah. Sawa'un alaihim, sama sahaja kepada mereka. Sama aja orang kafir ni. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini kalau kita ngaji tebal nipis lah huruf ra ni kena tempat latihan ni. A'anzar, zar tu tebal, walam tunzirhum tu nipis. Baca tebal nipis ni maulud lah. Kalau tebal kita moncongkan sikit maulud tu. Kalau nipis, apa nama istilah kita? Kita apa ni? Sengihkan sikit.
Anzar, zir. Zar, zir. Jadi anzar, dia tak boleh anzar, dia tak boleh buka ni. Zar. Tak adalah sampai dhar begitu. Dia jangan keterlaluan anzar. Mana memuncungkan kita punya berbiwa tu. Dan kalau kita baca nipis, kita sengih tadi kata Pak Haji kita. Sengih. Wala tunzirhum. Wala tunzirhum. Zirhum. Ni huruf ra. Huruf ra ni dia special antara huruf yang agak hebat dalam Quran. Sebab banyak sifat ni. Sifat huruf tu. Kalau huruf dot, sad, ta, dha, qaf, kha ni dan ra tu, ghin tu, semua huruf tebal tu. Baris atas pun tebal, baris bawah pun tebal, baris depan pun tebal. Cuma tebal dia tang ada lebih kurang. Atas kuat, bawah kurang sikit, depan pertengahan. Tapi semua tebal. Tebal ni. Kalau dalam kitab petani, kitab petani, kalau kitab pondok petani dia panggil kasur dan halus. Kasur, orang tu panggil kasur halus. Kasur dan halus. Huruf tebal ni huruf kasur. Kha, da, ta, za tu kasur. Jadi huruf ra ni bila dibaca baris atas, bacaan dia tebal. Bila dibaca baris bawah, bacaan dia nipis. Ni kehebatan. Ni kita panggil antara mujizat Quran, kehebatan Quran. Yang tak ada pada huruf-huruf lain. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak beriman. Ini orang kafir. Siapa orang kafir? Kata di Dr. Wahbah dalam tafsir yang saya rujuk ni, al-kufru satru syai'i wa taghtiyatuhu. Maknanya tertutup, terlindung sesuatu dan tertutup. Tertutup. Terlindung dan tertutup. Itu masuk kafir tu. Terlindung, tertutup. Mana tak nampak apa yang tak nampak sini. Sini maksudnya waman kafara faqad ghata haqiqatal faqad ghata al haqiqata wa satara ni'amallahi alaihi. Siapa yang kafir, maknanya dia telah menutup terhadap hakikat kebenaran atau telah tertutup, tak nampak hakikat kebenaran. Jadi orang yang kafir ni orang yang tak nampak, terlindung kebenaran Islam. Kita bayangkan orang-orang Mekah ni, Nabi ni, kalau orang yang orang qasidah lah, kita berzanji ni, saya jarang dengar orang berzanji menangis. Ada orang berzanji toyok macam berzanji, jarang lah. Kalau ada tu mungkin ada, tapi saya tak pernah jumpa. Bukan kata tak ada, fakta tu kata tak ada pula. Tapi orang qasidah biasa dengar orang toyok macam qasidah, baik orang Arab ataupun orang Melayu kan, ada terjemahan. Ada pertandingan berhaban TV Hijrah kan. Saya terpandang TV Rama ada sekali tengok, ada. Dia ada bertanding merhaban berjanji. Lupa dah istilah tak apa. Jadi qasidah tadi orang baca dia menangis. Kenapa dia menangis? Dia menyebut tentang sifat-sifat Nabi tu. Hebat, indah, cantik, sejuk hati, semua ada tu. Tapi dia menyebut hanya dengan membayangkan dan menggambarkan. Tak nampak pun. Tapi kasih telah wujud. Kerana sifat Nabi tu, walaupun Nabi tak nampak, seolah-olah Nabi berdiri depan mata. Sebab dia baca tu dan dia kena ngaji sirah lah. Kata ngaji sirah, saya tak pasti orang boleh tahu tu. Kita Alhamdulillah kita ada mengaji sirah. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab ni bukan baca, bukan berimajinasi. Dia memang beradab dengan Nabi tu. Dan orang-orang ini sebelum Nabi
menzahirkan Islam ataupun dakwah secara terang-terang tentang Islam, dia memang sangat sanjung kepada Nabi. Ada riwayat mengatakan Abu Lahab tu sayang ke Nabi sebelum tengok sifat Nabi lagi. Nabi lahir ni, riwayat ni ada ulama kata tak kuat, tapi ada riwayat menyebut ketika Nabi lahir tu Abu Lahab sembelih 100 ekor unta. 100 ekor unta. Kalau seekor 1,000, 100,000. Kalau seekor 5,000 dah setengah juta. Kalau 10,000 dah sejuta. Bukan sikit tu. Kalau seekor unta pun banyak dah. Tapi kerana dia kasih, dia nak bagi orang seronoknya dia. Dia kaya Abu Lahab ni. Dan bila Nabi membesar, orang Mekah sangat sanjung Nabi. Sehingga Nabi digelar dengan gelaran Al-Amin. Satu gelaran yang tak pernah dibagi kepada mana-mana orang sebelum daripada itu dan selepas daripada itu. Tak ada orang yang layak untuk mendapat gelaran Al-Amin. Tapi bila Nabi bawa Islam, dia mententang. Sebab apa? Sebab terlindung hakikat Islam. Jadi sebab itu kita panggil hidayah ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena bersyukur yang kita ni dapat Islam agak mudah dengan warisan. Mak ayah kita Islam, kita pun Islam. Ada orang yang mengkaji-kaji Islam baru jumpa Islam. Jadi ini nikmat yang Allah Ta'ala bagi yang kita kena syukur sangat-sangat. Dah lah kita Islam, kita gemar pula kepada Islam. Ada orang Islam, dia tak suka Islam. Nak keluar Islam, banyak takut macam-macam. Orang tak dapat zakat pula kalau keluar Islam. Takut tak dapat zakat, duduk dalam Islam. Takut di pulau masyarakat, duduk dalam Islam. Hakikatnya dia telah pun menjadi orang bukan Islam. Berlaku di dalam satu pengkaji, Allahyarham Abdul Karim Omar. Dia satu pertubuhan panjang tapi ringkasannya muafakat. Dia pernah bentang satu kotak koja di mencari keputeraan Sultan Azlan kot. Buat di atas kompleks Islam Ipoh tu. Tahun 2014 ke? Sebelum dia meninggal 2018, Allahyarham ni. Dia sebut dalam kotak koja dia, dan kotak koja itu telah jadikan silibus pengajian takmir Negeri Perak dalam bab tayarat fikriyah. Dia sebut ada seorang mahasiswi Kemalangan meninggal, pakai tudung lah mahasiswi Islam ni. Bila dimandikan jenazahnya, barulah terzahir yang dia telah pun bertukar kepada ajaran Kristian. Dia panggil istilah dia untuk orang Islam yang masuk Kristian ni, dia ada 6 peringkat. Dia peringkat yang paling bawah. Dia masuk Kristian tapi tak buat apa-apa pun ajaran Kristian. Tak pergi gereja, tapi dia Kristian. Adalah kuat perjumpaan-perjumpaan dia tertentu tu untuk dia pergi ke peringkat. Dia panggil C1. Kristian level bawah. Level 6 tu yang Kristian tu yang memang orang Melayu Islam yang telah pun Kristian secara 100%. Ini sampai ke tahap itu gerakan evangelis gerakan mengkristiankan orang-orang bukan Islam dan juga orang-orang yang bukan Kristian. Islam sasaran nombor 1. Kita ni dijajah oleh orang kafir lama tau. Saya tak tahu berapa ratus tahun, tapi 468 tu 1511 sampai 57, 1957. 1511 Portugis masuk. Kemudian masuk Belanda. Portugis dan Belanda ni Katolik, Kristian Katolik. Masuk British Protestant. Sekolah British, sekolah orang putih ada. Sen Kate Edward apa macam-macam, orang putih banyak. Tapi tak ada cerita orang Melayu masuk Kristian. Tak, bila Kristian balik, hari ni ramai orang Melayu yang telah masuk Kristian. Jadi kita kena berdoa lah, ya muqallibal qulub thabit qalbi ala dinika wa ta'ati. Taib habis. Jadi orang kafir ni orang yang tertutup hatinya daripada cahaya Islam. Berdepan dengan Nabi pun dia tak nampak. Berdepan.
Ada yang menentang macam Abu Lahab, ada yang tidak menentang macam Abu Talib, tapi tak dapat cahaya Islam. Menunjukkan hidayah ni satu benda yang sangat mahal. Tapi kadang-kadang benda yang mahal ni orang tak sedar. Orang manusia ni sifat ni dia suka mengejut benda yang tak ada pada dia, dan dia tidak menghargai apa yang ada pada dia. Di kadang-kadang ni manusia termasuk oleh kita lah pun, benda yang ada tak jaga pun, nak kejut benda yang tak ada. Jadi kita kena jaga Islam ni, kena benteng Islam kita betul-betul, supaya tak masuk benda-benda yang boleh merosakkan Islam. Cukup satu lubang jarum aja yang menebuk kita punya benteng Islam kita. Percayalah, kalau kita biarkan satu, pertama kita biar kena tebuk tu, kemudian kita biar lubang itu, percayalah lubang tu akan membesar dan membesar. Akhirnya terkeluar Islam daripada benteng yang kita buat dalam diri. Bila terkeluar Islam, masuk benda lain, banyaknya masuk ateis, tak nak percaya kepada Tuhan. Habis tu. Jadi orang kafir ni di sini sebut kullu man lam yu'min bil Quran fahuwa kafir. Siapa yang tak beriman dengan Quran, kafir. Kafir ni istilah Quran. Dia ada orang bahas baru ni isu kafir, tak boleh sebut kafir, kasur non muslim apa semua tu. Non muslim ke orang bukan Islam kita sebut bila bercakap dengan dia. Ada ketika-ketika kita kena sebut juga kafir. Kan ini istilah Quran. Biar dia sedar yang dia tu kafir. Biar dia sedar yang dia tu kafir. Kadang-kadang macam orang bodoh. Kamu ni tak berapa cerdik, tak bercerdik. Sekali dia panggil dia bodoh kamu ni, dia tercengang kejap, jegang kepala dia, baru dia sedar yang dia bodoh. Ketika itu baru kita boleh kalau handal tu ada dah seni untuk kita tarik supaya dia jadi tak ada bodoh lah. Kurang cerdik. Asyik kita berlapik. Jadi ada ketika, sebab bila kita tengok uslubul Quran sebut jelas, afala ta'qilun, tak berakal kamu ni. Ni kaum jahilun, kaum yang fasik, kaum yang zalim, kaum yang kafir, disebut secara jelas. Tetapi mengikut situasi. Ada isu nak sebut kafir ke tak kafir ke, kadang-kadang kita langsung tak sebut kafir sebab nak jaga. Itu tak kena, pada saya tak kena. Ada ketika kena sebut. Dalam kita sama-sama Islam, kita sebut orang kafir tu, Hindu kafir, Buddha kafir, Kristian kafir, nak sebut kafir. Bila sebut kafir ni semua lah, cuma kita nak fokus satu, ni Hindu kafir Hindu. Orang kafir ada merata kita ni, nak sebut secara jelas. Tapi bila beradab dengan dia, untuk kalau dia menganggap kafir tu kasur, dia bolehlah kita korangkan dengan menyebut bukan Islam. Tetapi itu pun kena tengok lenggok yang betul. Bila masa kita nak sebut bukan Islam, kita ada ketika kena sebut dengan jelas, biar dia tahu dia tu kafir. Dia tu kafir. Jadi kalau kita baca kitab Usul Dakwah karangan Dr. Abdul Karim Zaidan almarhum, kita nampak macam mana cara kita nak bercakap. Sebab dia akan dalam kitab tu, dia bagikan siapa sasaran dakwah kita. Bila bercakap dengan orang begini cara bercakap. Buku tu antara buku yang best lah untuk dibaca. Ada terjemahannya. Ada terjemahannya 2 jilid. Dia terbitan Pustaka Fajar, tak salah saya. Dulu ada juga ada Syabab tu. Syabab yang baru ni saya tak pasti. Syabab dulu yang besar kan, dia kecil sikit dekat Bandar Yusti tu. Habis tu. Jadi orang kafir ni, orang yang tak beriman ni, sawaun alaihim, sama aja. Kata ulama tafsir, ayat ni diturunkan kepada pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar kafir Yahudi, pembesar-pembesar Yahudi. Yahudi ni ahli kitab. Allah Ta'ala turunkan kepada orang Yahudi ni kitab Taurah. Sebenarnya kitab Taurah tu pada Bani Israel keseluruhan. Tapi orang Yahudi, bila Nabi Isa datang, dia tak mau terima Nabi Isa ni. Dia tolak Injil, dia terima Taurah. Ada pun orang Kristian, Injil pun baca, Taurah pun baca. Jadi pemimpin-pemimpin Yahudi ni, dia kenal Nabi Muhammad ni.
Sebab dalam kitab Taurah telah sebut sifat Nabi ni. Disebut dengan nama Ahmad dalam kitab Taurah dan Injil. Bila Nabi berdiri di hadapan, bila Nabi sampai di Madinah, Nabi ada depan mata orang Yahudi ni, dia mengenal ini adalah Nabi akhir zaman. Tapi dia tak mau beriman. Sebab dendam. Sebab dia menganggap Yahudi adalah bangsa Nabi, ataupun Nabi hanya diturunkan kepada bangsa Yahudi, sehingga dia mendakwa Nabi Ibrahim pun Yahudi. Nabi Ibrahim ni agama Yahudi, dia kata. Kalau dia benda tu agak lawak lah sikit pada kita tu. Nabi Ibrahim dah wafat. Lepas Nabi Ibrahim barulah Nabi Ishaq. Nabi Ishaq baru Nabi Yaqub. Nabi Yaqub baru Nabi Yusuf. Yaqub Yusuf ni tak ada kitab. Nabi Ishaq pun tak ada kitab, Nabi Ibrahim pun tak ada kitab. Ada suhuf je, suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf ni perintah-perintah Quran seumpama kitab, tapi dia kecil, nipis. Tak selengkap apa nama ni kitab. Bukan maksud ajaran tu tak lengkap. Maksud kitab tu je yang tak ada. Ajaran ada. Lepas Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Lepas itu baru datang Nabi Musa. Antara zaman Musa dengan Nabi Ibrahim ni lama. Lepas Nabi Musa wafat, baru ada kitab Taurah tu. Dan dengan kitab Taurah itu didakwa adanya agama Yahudi, sedangkan Nabi Musa bukan bawa ajaran Yahudi, ajaran Islam. Islam dengan syariat Nabi Musa. Yahudi itu nisbah kepada bangsa sebenarnya. Lalu dia mendakwa Nabi Ibrahim itu Yahudi, sedangkan Nabi Ibrahim dah wafat sebelum Taurah diturunkan. Dia macam mana Nabi Ibrahim nak mengaji kitab Taurah tu? Nak duduk dalam agama itu? Bukan. Agama yang tambahan pula, ajaran yang ada pada orang Yahudi pada masa itu adalah ajaran yang telah diselewengkan, diubah suai. Mana tak gemar, dia bertukar. Ini sifat orang-orang Yahudi. Habis. Jadi diturunkan antara dia adalah Huyai bin Akhtab dan Ka'bul Ashraf. Huyai bin Al-Akhtab atau Huyai bin Akhtab. Huyai ini pemimpin Bani Nadir. Di Mekah, di Madinah ada 3 bangsa Yahudi yang besar. Pertama, Yahudi Bani Qainuqa, yang awal diusir daripada Madinah kerana dia mencabul kehormatan perempuan Madinah, perempuan Islam. Kemudian Yahudi Bani Nadir, dia usir keluar juga kerana dia langgar perjanjian dan ada muslihat, ada pakatan nak membunuh Nabi ketika Nabi menuntut perjanjian dalam perlembagaan Madinah. Dia nak penggal batu daripada atas bumbung, jatuh atas kepala Nabi, Nabi mati situ. Tapi malaikat bagi tahu, akhirnya diserang Bani Nadir, dia diusir keluar daripada Madinah. Yang ketiga, Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah. Bani Quraidah ni dibunuh semua lelakinya. Nampak macam zalim. Kalau kita tak tahu punca. Saya baru ni ada terbaca satu blog ke WordPress ke page ke, apa nama tu? Blog satu lagi apa tu? Yang dia itilah benda tu, dia WordPress page satu lagi apa tu? Yang besar sekali tu. Allah, itu yang paling besar nyebut, tak lupa modul ni. Kalau government punya ni apa dia panggil tu? Capaian link tu dia ada. Web. Web. Jadi web tu tak tahulah ingat. Saya ingat WordPress ataupun blog lah kot. Dia ni dia kata bekas penganut Islam. Dia tak nama dia nama samaran lah. Dia kritik isu tu. Dia ni orangnya handai juga lah gayanya. Ni memang orang Islam Melayu lah. Orang Islam tulis Melayu ni cantik. Dia tulis bahasa Melayu. Bahasa Melayu dia baik pada saya, baik bahasa Melayu dia. Dia buat kekeliruan lah. Apa ni, dia sangkal, dia kritik tentang beberapa peristiwa dalam Islam. Antara yang saya terbaca sebab saya tengok kunut nazilah tu, dia kritik minta pada Allah pun Allah bukan tolong, dia kata. Kunut nazilah tu.
Dia kata kalau ni bukan isu Allah tu tak ada, dia kata. Kalau Allah nak tolong, lama ada Allah tolong. Berapa lama ada perang tu? Isunya memang Palestin tak erti perang, kata. Itu pandangan dia lah. Nanti dia kritiklah cerita Quraidah. Jadi kalau kita tahu, kita ni berpegang dengan janji. Manusia ni, apa patah Melayu, manusia pegang dengan janji. Boleh pegang dengan janji. Perjanjian dalam Sahifah Madinah ataupun Perlembagaan Madinah, bila mana Madinah diserang, semua rakyat Madinah kena bersama-sama mempertahankan Madinah. Rakyat Madinah pada masa itu majmuk. Ada orang Arab, ada orang Yahudi. Walaupun Yahudi itu orang bercakap Arab dan berbudaya dengan budaya Arab, tetapi Yahudi ni dia tetap Yahudi. Dia masih Yahudi. Sifat Yahudi itu kuat. Jadi selain pada itu pula, di Madinah ada agama 3 lah. Islam, musyrik dan juga Yahudi. Jadi bila mana Madinah diserang, pada masa itu diserang dengan peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab ni, kalau kita main peta sikit, dia kalau kita buat macam ni, saya nak ambil buku lah. Madinah ni, Madinah lah, Madinah. Mekah bawah ni, kalau ikut peta, sini atas ni Syria. Orang Arab ni 10,000 datang diserang ikut sini, ikut atas. Bani Quraidah tinggal sini. Bila Huyai bin Akhtab jumpa dengan pemimpin Bani Quraidah, saya tak ingat nama ni, dia bagi tahu, dia racun lah, dia hasut. Akhirnya Quraidah serang dari sini. Bayangkan macam mana Islam nak bertahan. Ada ayat Quran menyebut pada masa itu memang orang Islam sangat-sangat tertekan. Satu yang datang tu 10,000, bukan sikit. Pada masa itu 10,000 ni tentera yang sangat banyak. Sangat banyak. Jadi dan serang Madinah, bukan serang macam Badar, serang dekat luar. Uhud perang dekat luar. Kalau kalah sempat lari balik Madinah. Ini kalau kalah habis Madinah. Lalu dalam keadaan getir macam itu, dalam keadaan tertekan macam itu, Quraidah ahli Madinah. Quraidah ni Yahudi, Bani Quraidah ahli Madinah, penduduk Madinah, ya, dia telah belut dan nak serang. Akhir bila Allah berikan kemenangan kepada Islam dengan tipu daya perang. Perang ni bukan boleh jujur, bukan maksud jujur, maksudnya ada strategi perang, termasuk dalam al-khid'ah. Al-harbu khid'ah atau kama qala Rasulullah kata peperangan itu adalah tipu daya, tipu muslihat. Macam cerita Badr tu, pura-pura mati, ya. Ingat cerita Badr Sesukir tu. Komunis tembak, dia pura-pura mati, dia tangkap komunis 3 orang tu. Dia pura-pura mati, komunis ingat dia mati, dia berjaya. Dia tak berdosa tu, menipu masa itu. Jadi dalam itu, dalam peperangan Ahzab ni, Rasulullah hantar seorang sahabat namanya Huzaifah bin Yaman untuk merisik keadaan dalam kubu musuh. Betul, ada orang yang bawa berita, kabur angin, cakap kawan ni tak suka ni, kawan ni tak suka kawan ni, buat macam batu api lah. Bawa cerita, akhirnya bubar tentera tu. Datang pula ribut pada malam itu, sangat sejuk, tentera musuh lari, 10,000 balik, tinggal Quraidah seorang. InsyaAllah cerita detail kita baca dalam sirah. Jadi bila sampai dekat Quraidah, diadili Quraidah, akhirnya Sa'ad bin Mu'az, orang Madinah yang Bani Quraidah ni, dia bergabung macam ni, sekutu lah, geng dengan Arab Madinah ni. Sa'ad bin Mu'az ni Arab Madinah, Ansar, ketua Madinah. Dia telah memutuskan keputusan yang lelaki hendaklah dipancung kepalanya, yang perempuan dan kanak-kanak dijadikan tawanan. Mati semuanya tu. Itu Bani Quraidah. Jadi Huyai bin Al-Akhtab ni dibunuh dalam peperangan Haibar, kalau tak salah. Tapi yang best kita tengok, Huyai bin Al-Akhtab ni adalah mertua Rasulullah setelah dia wafat lah. Tak sempat jadi mertua lah istilahnya, sebab dia dah mati dulu. Sebab anak dia berkahwin dengan Rasulullah bernama Sofiyah. Ada lagu dalam radio tu, Sofiyah binti Huyai. Sofiyah ni penentang nombor 1 Rasulullah sebelum Islam. Tetapi bila dia Islam, dia membuktikan kehebatan dia sebagai seorang muslimah walaupun dia seorang Yahudi. Ini Sofiyah. Cerita detail kita baca lain. Ka'bul Ashraf ni pula,
Dia ni mauludnya, kalau kitab terjemahan kitab Jawi ni sebut maulud celaka. Maulud dia ni kalau bercakap sakit telinga orang dengar. Ni hebat, dia penyair sekali, dia pandai bercakap, dia cakap dia adalah menghina Rasulullah. Akhirnya dia telah dibunuh oleh dua beradik. Dua orang lah, saya ingat dua beradik. Dia berpakat pujuk Huyai keluar dan berpancung kepala Huyai tu, bawa jumpa Rasulullah. Cerita dia panjang lah macam dia pancung, tapi Huyai pula, Ka'ab bin Ashraf ni, Ka'bul Ashraf, Ka'ab seorang yang jahat. Sebab maulud dia tu sangat, dia punya penghinaan kepada Rasulullah tu sangat-sangat kuat. Jadi dia dibunuh dengan dipancung kepala ni. Dia ayat ni turun kepada dua orang ni. Memang dia ni memang tak mau terima Islam, tak lut Islam, tak lepas Islam nak masuk dalam hati dia. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi, orang kafir ni sama aja. Anzar tahum, kamu beri inzar. Inzar ni maksud dia adalah kita bagi tahu maklumat dengan kita memberi satu, kalau Arab panggil al-i'lamu ma'at takhwif. Cakap Melayu ni apa? Bagi tahu maklumat berserta dengan kita menakut-nakutkan dia. Contoh macam inilah kalau sebut inzar ni. Jangan keluar rumah ada rima. Rima ni kalau kau faham kamu tak tinggal apa. Tu bagi tahu rima tu, ada rima di luar tu elam bagi tahu. Tapi cerita sifat rima ni kalau dia faham kamu tak tinggal apa. Tu menakutkan. Ui, tak tinggal apa, nak kubur di mana aku ni. Jadi tak keluar rumah. Bukan bagi tahu saja. Jadi benda tu dibagi tahu. Bagi tahu macam itu pun la yu'minun, mereka tidak mau beriman. Tengok bawah tu sikit, orang-orang kafir, tengok nota kaki dah. Orang-orang kafir yang tersebut ialah orang-orang yang sengaja mengingkari dan tidak mahu menerima perkara yang telah ketahui akan kebenaran dengan keterangan-keterangan yang cukup. Nabi ni ajak Islam, bukan cerita jom masuk Islam macam itu je. Hujah Nabi panjang dan hujah Nabi jelas. Hujah Nabi ni sangat-sangat difahami, tetapi sengaja orang ni tak mahu terima Islam. Sengaja tu sebab kalau kita sebut atas namanya, Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada mereka. Sebab apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Dengan sebab keingkaran mereka, Allah meteraikan, atau meteri itu maksudnya, Allah meteri ke meterai, meteri ke sana. Tulis meteri ke meterai tu? Meteri kan? Meterai saya ingat meteri kot. Patri, welding. Allah Ta'ala welding hati. Orang saman saya cakap Allah Ta'ala welding pula. Allah Ta'ala meteri lah, welding meteri ya, patri apa ya? Allah Ta'ala tutup, maksudnya tu khatam ni tutup, khatam, penutup, khatam Quran, majlis penutup baca Quran. Itu tak baca dah lepas khatam. Dah tutup. Khatam tu penamat, penutup. Dengan sebab keingkaran mereka, Allah meterikan atas hati mereka, Allah tutup. Khatam ni Allah tab'allahu alaihim bil khatim. Maksud dia aghlaqat qulubuhum, Allah kunci hati mereka. Allah Ta'ala kunci. Khatamallahu ala qulubihim, Allah Ta'ala meterikan, atau meteri lah. Meterikan, Allah Ta'ala maksudnya Allah Ta'ala kunci atas hati mereka serta pendengaran mereka. Allah Ta'ala kunci penerangan, kunci dan tutup. Tutup pun boleh. Wa ala absarihim, dan juga penglihatan mereka. Ghishawatun, dengan penutup, ada penutup. Mata tak nampak, telinga tak dengar, hati pun tak dapat apa-apa. Itu sebab orang kafir ni bila sebut macam mana pun dia tak reti apa. Dia dah tertutup hati dia. Benda ni boleh berlaku kepada kita dalam bab maksiat.
Maksiat ni peringkat pertama kalau kita buat, kita rasa salah. Kita rasa salah. Rasa takut-takut buat maksiat. Curi contoh. Allah mencuri. Orang lalu je tuan apa nama ni yang kita curi, tak tahu orang menyebut kita curi, kita jadi berpeluh dalam aircon pun berpeluh, takut satu, malu pun satu. Kenapa lah aku mencuri benda-benda berdosa apa semua, takut. Macam mana di akhirat besok, takut. Itu peringkat pertama. Kalau dah kerap sangat mencuri, dia apa nama, tak rasa apa-apa dah. Tak rasa apa-apa dah. Curi tak rasa berdosa pun. Tak ada, curi, selamba dia curi. Itu peringkat yang kedua. Lagi lama dia mencuri, dia akan rasa seronok mencuri tu, ataupun seronok melakukan maksiat. Dia seronok melakukan maksiat bila dia nak tinggal. Seronok tak puasa. Seronok buat maksiat. Kita kalau maksiat minum arak, seronok minum arak. Seronok, rasa seronok. Bila rasa seronok, bila nak tinggal. Bukan kata mustahil. Benda itu tak mustahil, tetapi sangat susah. Kenapa? Sekarang dia tertutup. Nak dicongkir penutup dulu tu. Penutup untuk dia balik kepada kepangkan jalan. Bukan tak boleh. Tapi susah lah. Usaha kena lebih. Walahum azabun, di sini ada tulis penutup nombor 11 tu, kata sehingga mereka tidak dapat menerima kebenaran dan mendengar nasihat pengajaran, apalagi melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang membawa kepada iman. Memang tanda kebesaran Allah ni ada depan mata kita, tapi kita nampak, tapi kita tak boleh nak mengatakan itu adalah tanda kebesaran Allah. Kalau kita tengok sungai, macam mana dia boleh mengalir ke air tu, dia tak mengalir hulu. Saya kata dekat orang, kena tengoklah peta Malaysia ni. Peta Malaysia kan sini Gerit, sini Teluk Intan, memang ke bawah dia ngalir ke bawah. Bila pergi Kelantan, dekat air sungai Kelantan ni. Air sungai Kelantan, sini Gua Musang, sini Kota Baru, dia keluar kat Kota Baru tu. Oh, dah macam mana tu? Betul ke? Rasanya betul tu. Rasanya Sungai Kelantan, Punceng, Gua Musang kan? Asal Gua Musang. Dia keluar dekat laut, dekat apa nama ni, PCB apa semua tu. Artinya macam mana ni fakta mengatakan putih, tak boleh lah. Sungai Pahang tak perasan mengalir di mana. Itu satu. Kita tengok contoh. Kalau orang Arab tu peringkat mulia, Allah Ta'ala tanya, afala tanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Macam mana unta. Jadi makhluk Allah dia adalah tanda kebesaran Allah. Termasuk tengok matahari, tengok pergerakan matahari dan bulan silih berganti dan sebagainya. Tapi orang yang tertutup, dia tak nampak. Bahkan dia tengok pengkaji apa nama ni, sains dan sebagainya, dia tak rasa apa-apa pun. Dia merasa ini adalah benda-benda yang semula jadi. Bagi kita benda tu luar biasa. Luar biasa. Kita contoh, kalau kita makan, lepas kita telan, proses dalamnya adalah proses yang cukup istimewa yang sebenarnya. Kita tak buat apa-apa pun. Lepas kita telan, bila balik kita ambil action situ. Cakap orang putih sikit. Lepas kita telan barang makan tu, bila kita ambil action balik. Sikit perut nak kejaman. Lebih sebelum tu apa tak ada. Daripada kerongkong, esopagus masuk perut usus besar, usus kecil tu usus kecil, usus besar. Usus besar, usus kecil, masuk usus lah, tak kerti saya tu. Tu keluar. Masa sikit perut tu baru kita action balik. Proses itu ada proses pencernaan, ada proses dalam usus kecil, proses lain, usus besar, proses lain. Dia tak peduli pun. Tak ada lepas orang makan dia umat perut itu nak bagi hancur makan, tak ada. Tak perlu pun. Itu sistem yang Allah Ta'ala bagi secara percuma. Bila kita fikir benda itu, ni kehebatan Allah. Subhanallah, Maha suci Allah, hebat Allah Ta'ala. Bagi orang yang tak fikir, dia tak rasa apa, biasa lah katanya. Jadi benda ni sebab apa? Sebab Allah Ta'ala khatam, tutup. Jadi jangan sampai Allah Ta'ala tutup
3 punca ilmu yang kita kena ada: telinga, mata dan hati. Hati nombor 1 lah. Jadi antara sebab hati tertutup, telinga tu tak tertutup dan mata pun tertutup. Jadi bila tertutup tu, Allah Ta'ala kata apa? Walahum azabun azim. Bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar. Seksa bagi yang sangat besar. Jadi saya nak sebut sikit, ayat 2, 4 dan 5 itu menyebut tentang sifat orang beriman. Ayat 6 dan 7 ni sifat orang kafir. Dan baki nanti kita akan tengok, kita bilang berapa sifat orang munafik. Lepas ni wa minan nasi may yaqulu amanna billah ni wa bil yaumil akhir wa hum wa ma hum bil mu'minin. Ini adalah orang munafik. Ada orang mengatakan munafik ni dah habis. Munafik zaman Nabi je. La, salah. Munafik ada sampai akhir zaman. Dan yang paling takut, kita tak setuju sebenarnya kita telah bersifat dengan sifat orang munafik. Walaupun kita belum munafik betul-betul lagi. Kita ni sebahagian daripada orang munafik. Antara ciri-ciri orang munafik, dia mengaku Islam, tak mau ikut Islam. Orang munafik ni bila depan Nabi dia semayang, belakang Nabi dia tak semayang. Kenapa dia tak suka semayang? Tapi dia mengaku Islam. Dia kena cakap macam tu, munafik demi katanya aku. Marah dia label orang. Kita kabur. Allah Ta'ala sebut munafik ni panjang. Orang cerita kafir 2 ayat ni. Dalam awal surah Baqarah. Ni awal surah ni, permulaan mukadimah untuk dia cerita sifat-sifat yang ada pada manusia. Nanti kita akan masuk dalam cerita orang munafik dalam Quran banyak. Dan surah, kalau kita tengok munafik ni, nanti balik dia buat apa kerja rumah. Sebenarnya bulan depan tanya. Tengok surah munafik berapa ayat, surah kafirun berapa ayat. Surah munafik juzuk 29. Tak, juzuk 28. Surah munafik juzuk 28. Surah kafirun juzuk 30. Kuliah atau surah kafirun. Kuliah atau surah pendek ini je saja saya kabur tu. Kafirun semuka surat setengah. Munafik semuka surat setengah. Surah kafirun suku muka surat. Ini 3 sana. 3 satu ayat tu, satu surah. 3 surah dalam satu muka surat. Maknanya pendek cerita kafir, banyak cerita munafik. Kerana isu munafik ni sangat besar, lebih daripada isu kafir. Memanglah munafik ni kafir, tapi munafik ni sangat-sangat lebih kita kena ambil perhatian. Sebab kafir ni jelas. Kafir nampak orang pakai baju oren, kepala botak, tak berkasut, bawa labu tu, itu Buddha tu kafir. Ni pakai kain putih ada line 3 tu, itu kita tahu kafir. Ada salib ni kafir. Atau kalau kita Malaysia ni Cina Hindu tu, ghalib ni kafir. Munafik zaman Nabi ni, belakang Nabi ni duduknya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Wallahu ta'ala alam. Nanti insyaAllah kita akan masuk ayat tentang munafik tu insyaAllah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna faman nabiyyin wafdhal musalin ulhamal malaikatil muqarrabin ya fatahu ya alim. Iftah qulubana futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Risau dengan pintu hati, telinga mata dengan mengkau. Lalu aja. Risau ya Allah.